Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hasim Hassan dan ini Sarawak Memilih. Dalam kita bercerita mengenai kehangatan politik, cerita-cerita politik dan kempen pilihan raya negeri Sarawak, saya juga ingin membawakan berita-berita inspirasi rakyat, iaitu bagaimana usahawan wanita yang saya akan temui sebentar lagi di Pekan Lubuk Hantu ini cukup terkenal, yang mana beliau merupakan seorang pengusaha produk coklat, Borco dan juga penternak ikan sangkar. Apapun, mari kita saksikan. Selamat pagi. Hello, selamat datang. Regina, apa khabar? Baik. Selamat datang. Cukup terkenal Regina punya coklat hingga saya pun meninjau-ninjau apa yang ada di Lubuk Hantu hingga dapat kontak daripada Regina sendiri. Mungkin Regina, sebelum tu kan Regina, kita bercerita dulu bagaimana Regina orang kata memulakan bisnes membuat coklat ni, Regina. Okey, pada mulanya di Mami Resipi fokus kepada pengeluaran kek. Kek yang menggunakan coklat untuk pelbagai bentuk lah. Kita buat replika kek, kita buat kek keris, kek parang, kek rumah dan sebagainya. Jadi pada suatu hari apabila kita mendapati rasa coklat ini boleh pergi jauh dengan tema kita kolaborasi coklat, rasa coklat dengan eksotik, makanan kegemaran eksotik di Borneo. Jadi kita bercadang untuk mengeluarkan satu brand baru coklat dengan gabungan coklat dengan makanan eksotik Sarawak. Macam itulah. So kalau kita tengok sini Regina punya ni kan local prints, Borco ini adalah premium exotic taste kan. Mungkin boleh Regina ceritakan sendiri bagaimana apa yang eksotiknya tentang produk Regina ini. Okey, sebenarnya kita ada 8 perisa. Yang 8 perisa tu antaranya ialah local prints. Local prints ini adalah beras bario dengan gabungan dengan kelapa mawar. Dan kita ada coklat madu kelulut, kita ada coklat pelajo. Pelajo tu adalah sejenis almond yang hanya tumbuh di hutan Borneo saja. Lepas tu kita ada coklat Rajah White yang mana ia adalah gabungan coklat putih dengan beras wangi lingga. Lepas tu kita juga ada coklat milk cocoa dari gula apung, coklat yang paling famous sekarang ini, coklat lada hitam pudina, yang mana coklat ini adalah coklat yang berpotensi untuk menjadi pilihan alternatif bagi mereka yang hypertension dengan diabetes. Lepas tu kita ada coklat terung asam. Ya, ini adalah coklat yang paling viral, coklat terung asam. Coklat yang digabungkan dengan terung asam, terung Dayak lah dekat sini. Lepas tu kita juga ada Prizi Zika, salai durian dengan coklat. Semua coklat ni kenapa ia merupakan seperti eksotik kerana ia adalah gabungan mitos, legenda, juga sejarah serta budaya Kepulauan Borneo. Contohnya kalau kita tengok Rajah White kan, Rajah White ini adalah kita akan ingat history Raja Brok Sarawak. Tetapi Rajah White ialah pemujaan semangat padi, sebab bagi orang-orang Borneo padi adalah segala-galanya. Jadi ini adalah bukan hanya dari segi sejarah tetapi juga dari segi culture. Jadi target kami ialah untuk mengeluarkan produk coklat yang boleh mewakili Borneo ke peringkat global. Okey, kalau kita lihat di kedai Regina itu sendiri cukup kecil dan pemprosesan juga akan dibuat di sini. Tapi saya tak akan pergi ke pemprosesan dulu. Mungkin saya melihat kepada bagaimana cabaran Regina dalam bermula dari bila untuk mengusahakan coklat, dan mungkin dalam tempoh itu ada dalam tempoh kita terhimpit ekoran pandemik, betul? Okey, mungkin orang kata terlalu klise untuk kita cakap memang semua peniaga akan terhimpit. Tetapi bagaimana Regina untuk sustain the business, maknanya untuk sebab gaji pekerja juga perlu dibayar kan? Kita sebenarnya bermula di akhir November 2019 dan kita telah launching produk kita awal Januari 2020. Dan kebetulan bulan Mac kita diarahkan untuk PKP. Namun demikian saya rasa bersyukur sebab kita ada agensi yang membantu untuk memasarkan produk IKS
secara online. Jadi kita walaupun agak sukar apabila dikejutkan dengan cara-cara cabaran-cabaran untuk online, jadi kita diajar oleh beberapa agensi, kita mengikuti kursus secara online dan sebagainya. Jadi kita gunakan platform online untuk meneruskan pengeluaran borko, walaupun tidak seperti keadaan normal, tetapi borko masih boleh berjalan. Dan bagi saya pandemik bukan hanya cabaran kepada saya, tetapi semua cabaran kepada usahawan, dan saya tidak menganggapkan itu sebagai satu kelemahan lah daripada titik bermula itu, dari titik keperitan dalam PKP itu. Saya cuba cari alternatif lain untuk terus memasarkan borko, dan salah satu cara saya ialah memberikan borko kepada frontliner secara sekaligus saya dapat membuat promosi lah untuk borko di samping memberi sumbangan. Macam kalau saya tengok kan kat sini, Regina, ada orang menjual broko ini di media-media sosial, Mungkin itu juga alternatif Regina ketika pandemik itu juga ke? Ya, betul. Saya menggunakan penjualan secara online seperti di Shopee, di Lazada, dan juga melalui ejen-ejen lah yang mereka juga mengiklannya melalui Agrobazar dan sebagainya. So far, sebelum tu bila bercerita pasal ejen, dari 2019 terhimpit pandemik, mungkin dalam baru setahun lebih atau 2 tahun Regina membuat berapa ejen yang Regina ada sekarang? Setakat ni ejen yang aktif ialah saya lebih suka kalau ejen yang aktif kita ada 12 orang yang sangat aktif, dan kita juga ada beberapa pengedar, ada 12 pengedar lah, termasuk daripada ejen yang ada company-nya sendiri. Dan kita juga ada stokis kan, macam itulah. Kita ada beberapa orang stokis, dan setakat ini kita ada 5 orang stokis yang mendaftar. Yang saya sebutkan tadi memang yang aktif lah. Yang tidak aktif tu banyak. Ada yang sekali 2-3 kali jadi ejen, dia stop dulu mungkin dalam keadaan yang tak mengizinkan. Lepas tu sekali-sekala dia muncul lagi. Regina, kalau kita lihat Regina tinggal mengasaskan coklat ini di Lubuk Antu, kawasan pedalaman jauh daripada Kuching. Mungkin orang-orang di Lubuk Antu ini memilih untuk makan benda yang mereka perlu berbanding satu keperluan berbanding kehendak seperti coklat. So bagaimana Regina melihat, adakah ini untuk pasaran, untuk mempromosikan Sarawak itu sendiri ke, memasarkan di luar negara ke, macam mana? Atau letak di pintu-pintu masuk seperti lapangan terbang ke? Ya, okey. Sebenarnya sejak saya memulakan berniat dan berhajat untuk menghasilkan borko, target saya adalah untuk mengeluarkan borko ini daripada kawasan rural, daripada desa ke global. Itu adalah target saya. Jadi memang adalah niat kita, misi kita untuk meletakkan borko ke mall-mall yang sudah berada di luar lah dari maksud kita. Dan sekarang ni kita ada di Aeon Mall, kita ada dekat Bollywood, kita juga ada di Sentek Heritage. Bagi orang-orang di sini, coklat memang bagi kita yang di kawasan Ulu, coklat adalah makanan pilihan. Kerana coklat adalah sesuatu yang dipilih, istimewa, bukan sesuatu kehendak. Ia adalah satu pilihan. Betul. Jadi hanya mereka yang betul-betul inginkan coklat baru akan datang untuk coklat. Tapi target saya adalah, di samping saya proses coklat di kawasan ini, saya mahu coklat itu keluar. Target market saya adalah orang luar. Begitulah. So mungkin ada sudah membuat, orang kata bukan janji temu, maknanya procurement ke apa-apa untuk dihantar keluar ke setakat ni? Ya, setakat ini kita sudah ada perjanjian, kita sudah ada perundingan dan sudah pun menghantar quotation untuk beberapa mall di luar, di antaranya ialah ASEAN Mall yang akan membawa coklat ini ke petani Thailand. Kita juga ada pengedar yang sudah ada pasaran di Filipina dan juga di Brunei. Dan setakat ini kita juga ada pengedar di Badau, Indonesia. Ya. Okey. Baiklah, untuk pengetahuan semua, bukan saja coklat yang dijual di sini, ingin juga saya lihatkan di rak belakang ini, yang mana Regina mungkin boleh bawa kita, ada produk pekasam dan sambal hasil tangan Regina, mungkin turun-temurun. Mungkin Regina boleh cerita sikit.
Ya, ini adalah pekasam ikan telepia merah batang air. Ini adalah projek kedua di Mami Resipi, yang mana projek ini adalah hasil daripada ternakan kita sendiri. Kita terlibat dengan penternakan ikan sangkal batang air yang diselia pantau oleh Jabatan Pertanian Negeri Sarawak. Itu nanti saya nak cerita. Maaf saya potong dulu. Tetapi sebelum tu mari kita ronda-ronda mungkin ke bahagian pembuatan di belakang Regina. Regina boleh ceritakan sedikit. Oh, ini kek. Ini kek yang simple sajalah. Nanti akan dihias dengan menggunakan coklat borko. Okey, sekarang ini kita lihat ini adalah pemprosesan lah coklat. Sekarang kita buat coklat terong asam. Okey. So maknanya pekerja-pekerja di sini Regina ambil untuk anak-anak lokal, anak-anak tempatan, memberi peluang kepada mereka, ya? Ya, betul. Kebanyakan yang memang 100% pekerja di sini adalah dari lokal dan mereka adalah golongan wanita lah. Ada yang baru belajar, ada yang dari ibu dan sebagainya lah. Salah satu untuk tambah pendapatan mereka. Ya, untuk meningkatkan menambahkan pendapatan keluarga dan meningkatkan taraf hidup lah. Betul. Penduduk luar bandar ini. Baik. Ini saya adalah usahawan di bawah Lembaga Koko Malaysia. Jadi ada beberapa intensif yang diberikan oleh agensi, termasuk ini adalah mabar yang salah satu grant yang diberi oleh Lembaga Koko Malaysia. Dan selain itu saya juga mendapat tajaan pensijilan halal dan mesti dari MARA. Dan juga grant packaging dari Jabatan Pertanian Malaysia, Jabatan Pertanian Negeri Sarawak. Okey. Alright. Baiklah, itu sedikit mengenai 1 dan 2 produk yang dibuat oleh Regina ini, usahawan wanita yang cukup berjaya di Lubuk Antu. Okey, apa yang boleh saya bawakan selepas ini? Kita akan ke sangkar ikan di Empangan Hidroelektrik Batang Air, di mana Regina ada menyediakan sangkar ikan untuk juga produk pekasam tadi yang saya simpan tadi. Okey, jangan ke mana, kita jumpa lagi selepas ini. Baik, seperti dimaklumkan sebelum ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan Pilihan Raya Negeri ke-12 PRN 12 Sarawak diadakan pada 18 Disember depan. Tarikh penamaan calon pula pada 6 Disember manakala pengundian awal diadakan pada 14 Disember. Dalam meniti hari-hari sebelum kita ke PRN Sarawak ini, sudah pasti kami di Astro Awani membawakan Sarawak Memilih. Kita membawakan sedikit pengenalan kepada tempat-tempat serta DUN di Sarawak ini. Dan sebelum kita kembali kepada Asim Hassan di Empangan Batang Air di Lubuk Antu, saya ingin bawakan sedikit perkongsian mengenai Parlimen Lubuk Antu ini. Baik, anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang, ini merupakan keseluruhan DUN bagi negeri-negeri Sarawak, di negeri Sarawak itu sendiri. Dan kalau anda dapat saksikan bagi Parlimen Lubuk Antu, ini lokasinya di sekitar di selatan bagi negeri Sarawak dan juga ia bersempadan dengan Indonesia. Dan sebenarnya terdapat 2 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN kawasan Lubuk Antu. Dan pertama adalah Batang Air dan kedua adalah DUN Engkili. Maknanya terdapat 2 DUN dalam kawasan Lubuk Antu ini. Dan kita nak lihat juga bagi populasi di Lubuk Antu ini data sosial yang saya nak kongsikan. 2 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu melibatkan 2 DUN tadi, sebanyak 32.2 ribu ataupun 32,200 penduduk di kedua-dua DUN ini, dan ia melibatkan 50.3% lelaki dan 49.7% perempuan, dan ia juga melibatkan 8.6 ribu tempat kediaman. Ini data-data yang perlu anda tahu dan juga yang saya kongsikan juga. Dan penduduk mengikut kumpulan etnik Lubuk Antu 2020 bagi warga negara sebanyak 9.4%, Bumi Putra sebanyak 9.3 ataupun 93.6%, China 5.9% dan 0.5% adalah lain-lain. Dan bukan warga negara adalah sebanyak 1.6%. Dan ini juga adalah pendapatan isi rumah kasar
bulanan pada tahun 2019 di mana di peringkat penengah kebanyakannya mendapat bayaran ataupun pendapatan sebanyak 2,853 dan secara puratanya keseluruhan penduduk-penduduk di situ mendapat pendapatan purata sebanyak 3,905. Dan perlu juga anda tahu mengenai antara kemudahan-kemudahan yang ada di Lubuk Hantu ini, kita nak melihat kepada kemudahan kesihatan. Terdapat 8 klinik kesihatan di Lubuk Hantu ini dan juga bagaimana tahap keselamatan di sana. Ini kemudahan-kemudahan yang telah pun disediakan. 3 buah balai polis termasuk pondok polis dan itu antara sedikit kemudahan yang ada di Lubuk Hantu ini. Dan itu sedikit perkongsian data bagi kawasan Lubuk Hantu ini. Selepas ini, Asim Hassan akan terus bawakan perkongsian mengenai perusahaan ikan dalam sangkar oleh usahawan Puan Regina. Bertemu kembali. Jika tadi saya berada di Pekan Lubuk Hantu, tempat pembuatan coklat Borneo coklat yang diusahakan oleh usahawan hebat ini, Puan Regina Lambur. Tetapi kali ini saya berada di empangan hidroelektrik di batang air ini, yang mana di sinilah diusahakan ikan dalam sangkar oleh usahawan yang sama, iaitu Puan Regina. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit Puan bagaimana keadaan bermulanya projek ikan air sangkar, ikan dalam sangkar ni Puan? Okey, projek ini dimulakan pada tahun 2016 dengan 10 lubang sangkar lah. Dari tahun ke tahun kita menambahkan sangkar kita hingga sekarang ni 120 lubang lah sangkar. Di dalam sangkar ini kita ada memelihara 4 jenis ikan, iaitu talapia merah batang air, ikan lampam, ikan tenggadak dan juga ikan jerawat. Yeah. Kalau sekali tuai macam ni kan Tuan Puan, bila kita melihat bagaimana Puan boleh dari usahawan kek, coklat, ikan pekasam dan sekarang ni kepada ternakan ikan dalam sangkar ni Puan. Okey, ikan dalam sangkar ini kita akan bela dia. Kita bela ikan ni mengikut peringkat. Ini untuk memudahkan musim harvest lah. Sebab kita tidak mahu kita kehabisan stok ataupun kehilangan stok. Jadi kita akan dengan berurutan, jadual berurutan, kita bela 10 dalam 2 bulan, lepas tu 10 lagi untuk 2 bulan dan seterusnya. Jadi secara langsung ikan ini akan harvest pada masa yang berterusan. Macam itulah. Okey, kalau sekali macam melihat kepada ikan pekasam ni, ikan yang diternak dalam sangkar ni Puan, bagaimana Puan dari segi permintaan tu Puan? Maknanya memang dah ada permintaan ke untuk dijual? Untuk mungkin Puan boleh ceritakan sedikit. Okey, jadi ikan di sini terbahagi kepada 2. Satu, kita akan jual segar. Okey, yang akan dijual dengan ikan segar tu kita juga bagi kepada 2 juga, iaitu ikan segar dengan ikan frozen. Lepas tu yang selainnya kita jual untuk IAT, industri asas tani, seperti yang kita lihat tadi, kita buat pekasam dan sebagainya lah. Jadi ada 2 jenis pemasaran dekat sini lah. Satu ikan segar frozen dengan segar biasa, biasa. Lepas tu yang kedua ialah dipekasamkan, dibotolkan. Puan pun ada ambil kursus ke belajar tentang perkara itu kan, sebab untuk membuat pekasam tu bukan mudah sebab kita nak tahan lama apa semua kan Puan, mungkin. Ya. Ya. Macam mana Puan? Untuk pekasam kita mengambil kursus dan kursus dibuat oleh Jabatan Pertanian Negeri Sarawak bahagian perikanan darat. Kita yang ini juga diselia oleh mereka, oleh agensi tersebut. Lepas itu kita memang ambil kursus lah. Pertamanya kita kena tahu bagaimana untuk nutrisi yang betul, yang sesuai, packaging yang sesuai, labeling yang sesuai dan sebagainya. So selalunya Puan, ikan-ikan ni mungkin untuk pasaran tempatan dahulu atau macam mana, sudah diedarkan ke sampai ke Singapura ke mana ke? Ya, sebenarnya untuk tilapia merah batang air, pasaran kita memang sudah ke luar lah. Ada yang sampai sudah ke Singapura. Tetapi bagi di sini kita dijual secara tempatan dan juga kita jual dalam bentuk pekasam. Kita sudah sampailah ke Semenanjung. Kita juga ada jual di Shopee dan Lazada. Dan juga beberapa mall-mall di seluruh Sarawak lah untuk bahagian pekasam. Jadi itulah macam yang kita lihat tadi, ada pekasam ikan tilapia merah batang air. Pekasam itu sekarang sudah jadi barrel. Oh, jadi barrel. Maknanya tidak pernah orang membuat pekasam ikan pekasam tu lagi dalam bentuk jarnya dijual dalam packaging yang bagus.
hingga boleh tahan lama, Puan? Ya, itulah sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pertanian Negeri Sarawak, terutama bahagian perikanan darat yang ada memberi industri asas tani juga yang ada memberi sedikit memberi geran packaging. Dan itu geran itu saya gunakan berbincang dengan designer yang sesuai. Lepas tu kita orang berjumpa juga dengan Mardi untuk mencari penyelesaian bagaimana untuk memberi perkasan itu tahan lama sampai 1 tahun dan sebagainya lah. Jadi akhirnya kita dapat jak itu. Baik. Puan, jika di sini bila tadi saya menyelusuri dam batang air ini, kita melihat banyak tempat-tempat menternak ikan dalam sangkar. Ya. Mungkin kalau Puan tahu, mungkin kawan-kawan ada berapa banyak pengusaha ikan dalam sangkar di dam batang air ini? Ya, sekarang ni kalau ikut persatuan kita ada 200 lebih peserta lah yang ada mengusahakan penternakan ikan dalam sangkar. Ada juga secara persendirian dan ada juga secara syarikat ataupun company lah, gabungan. Tetapi yang istimewanya kita semua ini adalah di bawah satu persatuan, iaitu Persatuan Penternak Ikan Sangkar Batang Air. Jadi dari situ juga kita dipantau oleh MOA, dipantau oleh Jabatan Pertanian, sentiasa dikunjungi oleh agensi-agensi yang memang menawarkan banyaklah keistimewaan seperti grant, pinjaman, pembiayaan yang lain-lain dan sebagainya lah. Berbalik kepada cerita tentang orang kata kapasiti jualan, hasil tuaian, adakah dia mampu untuk memenuhi permintaan tu, Puan? Atau Puan pun memang kadang-kadang tak mampu tetapi kita ada kawan-kawan lain yang boleh bantu ke apa, kan? Ya, seperti yang saya selalu katalah, dulu kita takut nak ternak ikan. Kita tak tahu nak jual ke mana. Sebab ikan ni kalau dalam 1 hari sampai 12 jam dia boleh rosak. Tapi sekarang ni berdasarkan dengan adanya promosi daripada pelbagai pihak, kita dapat permintaan yang di luar jangka. Dari luar dan di dalam kawasan lah. Hingga kita sendiri pun sekarang ni tapi mujurlah kita sentiasa bekerjasama dengan persatuan untuk sama-sama untuk menambahkan sangkar dan seterusnya meningkatkan kapasiti pengeluaran. Macam itulah. So maknanya kalau tak cukup boleh kita dapatkan boleh dari kawan macam tu. Ya, betul. Mungkin istimewanya jika orang yang untuk penonton Sarawak memilih kali ini, apa keistimewaan ikan talapia batang air itu sendiri, Puan? Sebab bila saya tengok tadi kita pergi ke sana, ternak talapia juga. Puan di sini pun beberapa kolam talapia. Mungkin Puan boleh ceritakan dahulu ada berapa jenis ikan yang ada di sini dan kenapa istimewanya ikan talapia di batang air ni? Okey, sebenarnya ikan dekat sini banyak. Kita ada akaloi, kita ada ikan lampam, kita ada patin, kita ada keli. Tetapi ikan talapia ini dia ada istimewa sedikit. Dan satu lagi, talapia ini adalah sinonim untuk batang air Lubuk Antu lah, talapia merah. Keistimewaan ikan ni dia terutama yang dalam sangkar lah, dia tidak berbau. Kita orang di bawah MyGap berkelompok, kita tempat penternakan sentiasa dipantau oleh Jabatan Pertanian bahagian perikanan darat. Kita punya kualiti air dipantau oleh Sarawak Energy dan juga Jabatan Kimia. Jadi tidak ada rasa was-was untuk makan ikan talapia merah batang air. Memang istimewa lah. Macam kalau talapia batang air tu, kalau orang cakap talapia mana, talapia batang air, so memang itu terkenal, Puan? Ya, itu adalah sinonim dengan batang air lah. Kalau kita pergi batang air, kita tidak apa nama dia, tidak pernah merasa talapia merah batang air, memang rugilah. Apa yang Puan harapkan kerajaan negeri yang baru nanti dapat membantu Puan memasarkan atau apakah mungkin Puan punya vision atau misi atau visi untuk 5 tahun ke 10 tahun akan datang, Puan? Okey, misi untuk kita punya penternakan, untuk kita punya ikan talapia merah batang air, sudah mestinya lah kita ingin mengekalkan batang air sebagai pelopor untuk talapia merah lah, yang yang kalau boleh dalam tahun 2026 2030 100% talapia merah batang air itu conquer Sarawak lah. Begitulah. Dan pada persoalan yang untuk kerjaan pada masa akan datang. Betul. Penting, Puan, untuk menjelang pilihan raya ni, apa yang mungkin Puan boleh suarakan untuk kawan-kawan yang lain, bantuan ke apa? Ya, saya ingin mengucapkan
terima kasihlah kepada kerajaan yang sedia ada. Saya memang terasa memang sudah banyak menerima geran-geran, bantuan-bantuan daripada agensi-agensi. Tetapi kita tahu jika kita bijak, kita tahu bagaimana kemana langkahnya. Mengambil peluang yang ada lah untuk terus memajukan diri, bukan saja untuk diri kita, masyarakat di sekeliling kita, negeri kita dan juga rakyat negara kita. Baik. Okey, itu sedikit perkongsian kita dalam Sarawak Memilih hari ini. Cukup bertuah saya ke Lubuk Antu ini. 260 km dari Kuching ke Lubuk Antu. Saya rasa berbaloi perjalanan itu hampir 4 jam itu. Segala inspirasi, pengorbanan dan perjuangan rakyat, terutamanya usahawan yang saya temui ini memberi inspirasi, diharap memberi inspirasi kepada semua orang, baik kita berpolitik, tetapi inilah suara-suara rakyat yang kita perlukan. Sekian, saya Asim Hassan untuk Sarawak Memilih.